Kish, Isnin 3 Januari 2022. Kita dikejutkan dengan satu berita yang mengejutkan segenap bola sepak Malaysia, iaitu peletakan jawatan Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho. Aku sebenarnya ada banyak yang bermain di fikiran dan aku rasa hang pun sama, dan kita juga off record kita dah bincang banyak pasal benda ni yang sesetengah daripada perbincangan itu mungkin kita tak boleh letak di dalam perbincangan kita sekarang. Tetapi apa first thought hang mengenai perkara tersebut? Aku rasa sedih lah. Sebab aku rasa Tan Cheng Ho ni dijadikan scapegoat. Dan yang mana kita dah ulas sebelum ni ya. Kita dah ulas dah. Kita dah episod bersama Kenny Palraj kan. Kita dah explore mengapa kesalahannya bukan terletak di tangan Tan Cheng Ho saja. Tetapi aku sedih sebab kita kehilangan seorang jurulatih yang cukup berkaliber. Seorang jurulatih yang sangat progresif. Seorang jurulatih yang membentuk sebuah pasukan Malaysia yang memainkan bola sepak terbaik yang pernah aku lihat skuad Harimau Melaya main sekitar tahun 2018 hingga 2019. Dan seorang jurulatih yang setiap kali kau tanya mana-mana pemain yang pernah beraksi di bawahnya, tidak ada sesiapa pun yang mempunyai kata-kata yang buruk untuk dikatakan tentang Tan Cheng Ho. Bahkan pemain-pemain kacukan Malaysia dan juga negara-negara di luar yang membesar dalam sistem bola sepak di luar negara, di bawah jurulatih-jurulatih di luar negara, turut memuji Tan Cheng Ho. Mereka mengatakan Tan Cheng Ho adalah jurulatih terbaik di Malaysia yang pernah mereka jumpa. Seorang jurulatih yang taksub dengan details. Seorang jurulatih yang sangat progresif, bukan dari corak bola sepak saja ya. Progresif juga dari segi penggunaan aset-aset dari segi kejurulatihan. Penggunaan data, penggunaan video analisis. Dia adalah seorang jurulatih yang sangat obses dengan perkara-perkara tersebut juga. Dan aku rasa dalam sebuah negara di mana kita ketandusan coaching quality seperti ini, untuk kita seolah-olah membuang Tan Cheng Ho ni, ibarat dia tidak menyumbang apa-apa, ni bagi aku suatu perkara yang menyedihkan. Ada satu perkara daripada peminat beberapa feedback yang datang pada aku sejurus lepas kita merungkaikan kenapa kita tak seharusnya meletakkan kesalahan ini 100% ke tangan Tan Cheng Ho sebelum ni. Mereka mengatakan yang, kenapa pula tak letak ke Tan Cheng Ho? Letak je lah kat Tan Cheng Ho, sebab Tan Cheng Ho yang pilih 24 pemain. Tan Cheng Ho yang meletakkan Syahmi Safari di left back, Tan Cheng Ho yang tak bawa defensive midfield. Ya, okay. First thought aku ialah betul ke tu Tan Cheng Ho kan? Sebab kita tahu brand bola sepak sebenar Tan Cheng Ho. Kita tahu keupayaan sebenar beliau. Okay, itu satu. Dan nombor dua, ada juga yang berpendapat bahawa kita lantang dan vokal macam mana pun, kita takkan dapat mengubah situasi. Let me clarify, Akish. Aku ambil kesempatan ni. Kita menerangkan situasi Tan Cheng Ho sebelum ini tu kerana kita tahu apa yang dia boleh beri kepada bola sepak kita. Dan kita tahu kebolehan dia taraf mana. Ya, kita tak boleh ubah apa yang berlaku di FAM. Kenapa perubahan di FAM tu jadi tanggungjawab kita? Tugas kita di sini adalah menganalisa, mengulas dan juga mengkritik bila perlu, kan? Supaya masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kes Tan Cheng Ho, aku melihat ada ketidaksamaan ataupun tak align idea Tan Cheng Ho dengan idea pengurusan. Bila idea ketua jurulatih tak disokong oleh pengurusan, di mana-mana sekalipun, hang letaklah di mana sekalipun, Red Bull Leipzig ke, hang letak di Dynamo Dresden ke, hang letak di Ceres Negros di Filipina ke, tak akan ada kejayaan, Kish. Dan yang paling penting, Tan Cheng Ho telah mengeluarkan kenyataan daripada beliau sendiri, pendapat peribadi beliau kata yang beliau tak dirunding macam mana perjalanan mereka di FF Suzuki Cup, apa target yang paling realistik, itu tak dirunding dengan ketua jurulatih. Hang bayangkan, dengan harapan 30 juta rakyat Malaysia, ketua jurulatih Harimau Melaya tak dirunding langsung oleh pengurusan FAM in the build up to FF Suzuki Cup.
Ini adalah kejohanan pertama yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia setelah menderita dengan Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 tahun, Kish. 2 tahun. Ini kita anggap sebagai salah satu medan yang boleh beri kita gelak tawa lah. Beri kita hiburan dan beri kita satu semangat patriotism yang lebih tinggi, lebih sayangkan negara ini melalui bola sepak. Tetapi itu semua lenyap macam tu saja in the space of what? 2 months, 3 months? Macam tu je, Kish. Banyak projek yang telah dilaksanakan oleh FAM yang aku tak rasa pun menjadi permintaan Tan Cheng Ho. Bagi aku, dalam banyak-banyak perkara yang menjadi faktor di sebalik kejatuhan skuad Malaysia pada tahun 2021 tu, antara yang paling ketara buat aku adalah projek naturalisasi. Projek naturalisasi ni adalah projek yang dicipta untuk memperkasakan kebolehan pasukan di pentas antarabangsa, tetapi kita melakukan projek naturalisasi ini terhadap individu-individu yang boleh kita katakan past their best. Yang tidak boleh lagi menawarkan sesuatu yang berbeza. Dan kita, and aku secara peribadi, ini pandangan aku lah, maybe orang di luar sana boleh tidak bersetuju. Pandangan aku tak rasa Tan Cheng Ho nak pun player-player yang naturalized ni. Player-player naturalized ni yang kita ambil sangat bercanggah dengan style bola sepak yang dimainkan oleh Tan Cheng Ho. Tak payah pandang jauh lah Faiz. Kalau kita nak tahu jenis pemain yang disukai oleh Tan Cheng Ho, kita tak payah pergi ke skuad Malaysia 2018-2019. Kita pergi ke Kedah 2014 hingga 2017. Kita cuba lihat jenis penyerang yang dipilih oleh Tan Cheng Ho setiap tahun tersebut. Mana ada klasik target 9 macam game di Paula di sana. Kebanyakannya adalah pemain-pemain penyerang yang sangat versatile dari segi pergerakan mereka, yang sangat mobile, yang mampu melakukan larian-larian off the ball. Ken Ilso is a perfect example. Ken Ilso Larsen, perfect example. Itu adalah penyerang yang mold Tan Cheng Ho sukai. Dan bila kau tengok Kedah dari 2014 ke 2017 dan kau tengok majoriti perlawanan mereka, kau tengok gaya perlawanan mereka, tak ke kau rasa Di Paula tu adalah seorang pemain yang 180 darjah bercanggah dengan falsafah bola sepak Tan Cheng Ho? Dan bagi aku, pandangan aku tak rasa pun Tan Cheng Ho nak Di Paula di dalam skuad. Aku tak rasa pun Tan Cheng Ho nakkan Di Paula di dalam kesebelasan pertama. Siapa yang mahukan individu ini tersebut terlibat? Itu aku tak pasti. Pandangan peribadi aku tak rasa ini Tan Cheng Ho. So, aku rasa kalau kita nak borak pasal Tan dan juga isu-isu berkenaan dengan Tan dan juga FM, banyak kita boleh borak. And kita dah sentuh lah dalam episod kali lepas. Aku rasa kali ni aku nak lebih kita pay tribute kepada Tan Cheng Ho lah. Realitinya dia telah pun meletakkan jawatan, which is a very honourable thing to do. Biarpun dilanda pelbagai rintangan yang tak kita nampak dengan mata kasar. Bak kata Kenny Palraj sendiri, bukan kami Kenny sendiri mengatakan mungkin ada elemen tangan gaib. Bukan kami yang cakap, Kenny yang cakap. Boleh rujuk balik video lepas. But what a coach, Tan Cheng Ho. Dan aku akan sentiasa berterima kasih kepada Tan Cheng Ho for one thing, Faiz. Sepanjang hidup aku, dari 2004, aku rasa aku start tengok bola sepak national team sekitar tahun tersebut lah, ketika aku masih muda kan. Dari zaman di mana Indra Putra berada at the peak, Syukur Adan ada di situ kan, K. Nanda Kumar, Ahmad Syahrul Azhar, Liu Kit Kong, Khalid Jamlos, dan kemudiannya bola sepak kita evolve sehingga ke tahun 2007 di mana kegagalan besar di kejohanan Piala Asia, skuad Nurjam Bakar pada ketika itu kan. Kemudiannya B. Satyanathan dan Datuk K. Raja Gopal mencetuskan satu revolusi yang baru berganding bersama Ong Kim Swee pada tahun 2011. All throughout the years, macam-macam versi bola sepak kebangsaan kau dah nampak, macam-macam style permainan berbeza yang kau dah nampak. Tapi bagi aku, 2018-2019 adalah skuad Malaysia terbaik yang pernah aku nampak dengan mata kasar aku. 90-an aku tak, I can't speak for the 90s sebab aku tak tengok bola zaman tersebut kan. Tapi dalam zaman aku, 2018-2019 adalah gaya permainan bola sepak paling cantik yang pernah aku tengok Malaysia main. Dan itu bukan saja datang daripada adanya pemain-pemain berkaliber. Sebab jika ada pemain berkaliber dan tidak ada satu sistem yang baik, tak ada apa yang akan jadi. Itu semua bagi aku adalah Tan Cheng Ho. Dan dalam perbualan aku bersama pemain-pemain yang menjadi sebahagian daripada skuad tersebut pada tahun 2018 dan 2019, kesemuanya mengatakan
bahawa impact Tan Cheng Ho terhadap skuad tersebut sangat besar. Ini bukan kita sebagai penyokong saja yang mengatakan ataupun Ini bukan teori saja. Berteori. Ini adalah pandangan pemain-pemain bola sepak yang menjadi sebahagian daripada skuad tersebut. Jadi bagi aku tak boleh dinafikan. That 2 years was some of the most incredible football that I've ever seen Malaysia play. Dan untuk itu aku akan sentiasa berterima kasih. Simple example Faiz Kalau orang beri aku peluang untuk aku kembali ke final Piala AFF 2010 dan tonton perlawanan itu semula di Stadium Bukit Jalil di mana kita menewaskan Indonesia 3-0 ataupun dan memenangi Piala AFF Suzuki kan, ataupun orang beri aku peluang untuk pulang ke 2018 menonton either perlawanan menentang UAE ataupun Thailand di Stadium Bukit Jalil, aku akan pilih 2019. Walaupun kita tidak menjuarai piala pada tahun tersebut, tetapi prestasi kita tahun tersebut sampai hari ini bila aku fikir bulu roma aku beremang. Ya, tribute untuk Tan Cheng Ho ni tak lengkap tanpa menyentuh tentang kualifikasi tersebut. Walaupun selepas pandemik kita tak banyak aksi satu, dan bila kita ada aksi kita tak nampak kebolehan Tan Cheng Ho yang sebenar. Dan kita, for whatever reason. Kita tak nampak skuad 2018-2019 diberi kepada Tan Cheng Ho. Kali ini barisan pemain semuanya berbeza. Tak nampak. Dan mungkin ada orang yang akan mengatakan bahawa buat apa kita kenang lagi barang yang lepas, kan? Benda dah jadi, dah kalah, dah letak jawatan, dah. Bagi aku penting untuk kita kenang barang yang lepas. Tahu kenapa? Kerana kita almost every year, hampir setiap tahun, hampir setiap revolusi, buat kata orang-orang FM, kita ambil 1 step ke depan dan 5 step ke belakang. Lepas tu kita ambil lagi 2 step ke depan, 3 step ke belakang. Ini peri pentingnya kenapa kita kena ingat balik apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, supaya kita tak ulang perkara yang sama. Dan at this rate, Kish, kita tengah ulang perkara yang sama. Dan tapi ada satu benda pasal Tan Cheng Ho yang aku gembira dengan peletakan jawatan dia semalam. Setidak-tidaknya, he left on his own terms. That's true. Ya, dia ada harga diri, dia ada maruah, dan dia membuat satu keputusan yang meraihkan harga diri dia sendiri. Dan aku juga gembira untuk melihat sentimen-sentimen penyokong di media sosial yang aku rasa penyokong bola sepak zaman moden ni adalah penyokong bola sepak yang informed. Ya, sukar untuk diperbodohkan. Yang sukar untuk diperbodohkan. Yang kau tak boleh nak tipu apa lagi. Dan sentimen penyokong yang bermain di social media hampir kesemuanya mengetahui bahawa sekarang ni Tan Cheng Ho ibarat kambing hitam. Dipersalahkan, made a scapegoat. Tetapi salah bukan terletak di bahu Tan Cheng Ho sahaja. Dan aku sangat suka realiti bahawa penyokong-penyokong Malaysia mengenali perkara-perkara ini. Yeah. Dan harapan aku lah Faiz, harapan aku untuk harapan aku bukan untuk skuad kebangsaan, sebab yang tu memerlukan satu episod yang penuh di mana kita kena borak pasal FAM semua benda tu. Not at this point lah. At this point aku just nak pay tribute to Tan Cheng Ho. Dan as a Malaysian fan, aku sangat suka melihat seorang jurulatih Malaysia yang mempunyai kepakaran taktikal, pemahaman bola sepak yang sangat luas dan progresif seperti Tan. Dan harapan aku adalah for him to silence his critics. Small portion, tapi ada kritik ni. Ada lagi yang mengatakan ini semua salah dia. Harapan aku adalah untuk Tan Cheng Ho boleh silence dia punya kritik by moving to a job as soon as possible. Tak kisahlah dia pergi ke Thailand dan mengambil alih sebuah klub di sana, sebab aku tahu reputasinya di Asia Tenggara sangat tinggi. Ya. Bahkan ramai rakan wartawan aku di Thailand, di Vietnam, di Indonesia yang mula DM tanya kenapa Tan kena pecat. Bahkan mungkin lagi tinggi di negara-negara Southeast Asia lain berbanding dengan Malaysia. Di Australia pun bahkan media Australia sudah mula terkejut dengan pemecatan Tan Cheng Ho ni. Jadi for me it's simple. Aku nak tengok dia move somewhere. So that dia boleh tunjukkan kat orang semula what exactly is Tan Cheng Ho. Sebab kita ni cepat lupa Faiz. Orang cepat lupa skuad Kedah 2014-2017. Orang cepat sangat lupa. Padahal tahun-tahun tersebut Kedah main bola sepak paling cantik. Dan bila kita nak ingatkan orang kata jangan kenang barang yang lepas. Lama. Okeylah. Okay. So now kita tak nak kenang barang yang lama. Kita nak tengok Tan Cheng Ho pergi ke sebuah kelab ataupun mana-mana negara di Asia Tenggara ataupun yang lebih besar ataupun di Malaysia, tak kira kan, dan menunjukkan kat kita semula
mengapa dia adalah seorang jurulatih yang sepatutnya diberi lebih banyak penghargaan. Impian aku tahu apa? Tan Cheng Ho di Biji Patum dengan Irfan Fandi, Tirasil Dangda dan juga Sarach Yuyen. Itu akan jadi Itu sedap tu. blockbuster guys. Aku ingat Hang nak cakap impian Hang nak tengok Tan Cheng Ho kembali ke Kedah. Tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Itu adalah satu step backward juga tu. Step backwards Sebab aku belum percaya 100% dengan KFA sekarang ni. dengan KFA. But you're right lah. Impian aku nak melihat Tan Cheng Ho bangkit semula dan aku akan sampai bila-bila lah aku akan sentiasa berterima kasih kepada Tan Cheng Ho and I will always be a fan Ya. of Tan Cheng Ho's brand of football. Terima kasih. Terima Aho. kasih. Aho.